Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita sama-sama lagi dapat bersama berinteraksi secara maya di Google Meet pada malam ni. Setelah kita setiap malam bersama sejak daripada 13 Ogos yang lepas, malam ni kita dapat dipertemukan lagi pada pertemuan yang ke-76, iaitu siri yang ke-76 program Generasi Al-Quran Surau Taman Jayawijaya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan terus setia untuk mengikuti program ni. Dan kita sebenarnya bercita-cita atau beritizam insya-Allah untuk meneruskan program ni sehingga khatam Al-Quran, sehingga siri yang ke-301. Semoga Allah makbulkan doa tuan-tuan dan puan-puan semua agar kita dapat terus meneruskan program ni sehingga khatam Al-Quran insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan semalam kemarin, tetamu kita ataupun guru kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Azli bin Haji Saleh, iaitu pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irsyad seberang Pantai Utara sana, yang Al-Irsyad dekat Pokok Sena. Dan alhamdulillah Ustaz dah ada bersama kita. Jadi insya-Allah kita rasanya kita boleh meneruskan program untuk pada malam ni seperti biasa insya-Allah. Jadi bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengalu-alukan penyertaan ataupun kesediaan Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Azli bin Saleh untuk menjadi guru kita pada malam ni. Selamat datang Ustaz ke dalam program ni. Alhamdulillah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, hari ini adalah siri yang ke-76. Bermaksud dah 76 malam berturut-turut kita bersama dalam program ni, di mana dalam program ni insya-Allah kita dah kita jalankan secara dalam 3 segmen, iaitu segmen pertama seperti biasa kita akan baca Al-Quran sambungan daripada yang kemarin, 2 muka surat, di mana kita akan baca Al-Quran secara berjemaah di online ni bersama-sama dengan Ustaz insya-Allah. Di mana kaedah yang kita gunakan sebelum ni banyak kita gunakan kaedah macam bacaan Yasin, di mana guru kita akan jadi khalifah, akan baca dan kita akan dengar dan kita akan baca di rumah masing-masing insya-Allah bersama-sama dengan Ustaz secara tertib. Alhamdulillah. Itu kaedah yang pertama, slot yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke slot yang kedua atau segmen yang kedua, iaitu slot tazkirah. Tazkirah yang kita namakan sebagai kulten. Kulten nama dia saja, kulten. Sebenarnya Ustaz, kami ikut apa program PPD buat. PPD buat ada kultik, kulim, JPN pun buat bahagian apa
sektor SPI selalu buat program ini. Kalau mereka ada mesyuarat dan sebagainya, mereka buat kulim. Jadi idea daripada situ kita cari nama yang panjang sikit supaya kuliah tu jadi panjang sikit, kita namakan dia sebagai kulten, kuliah 10 minit. Tetapi sebenarnya tak ada had, bukan 10 minit masa dah. Setakat yang kita buat ni, insyaAllah ustaz-ustaz yang nak sampaikan kita akan dengar. Panjang mana ustaz nak sampai pun kita dengar, sebab program ni lepas solat Isya dah, lepas ni kita nak tidur, jadi pukul apa pun insyaAllah kita akan tunggu. Itu slot tazkirah. Jadi selesai bacaan Quran, saya mohon kepada ustaz untuk terus kerja menyampaikan tazkirah dalam slot tersebut. Kemudian untuk slot yang ketiga dah, kita akan buka kepada interaksi di kalangan peserta, nak bersembang dengan ustaz, nak bertanya soalan ke, nak bertanya khabar ke, nak kongsi info ke dan sebagainya, kita galakkan, tetapi terhad kepada beberapa orang saja mengikut masa yang ada, insya-Allah. Jadi itulah program kita, di mana kita punya lagi program ni kita bertujuan supaya kita nak lazimkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kita percaya semua ahli jemaah, memang semualah saya percaya ada baca Al-Quran setiap hari, ada yang baca sampai 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, ada. Tetapi melalui program ni kita akan baca bersama dengan guru. Guru akan baca, kita akan dengar dan kita akan ikut bersama. Jadi insya-Allah melalui program ni kita akan cuba cari guru-guru seramai yang mungkin. Setakat ni setiap siri tu guru-guru yang berbeza. Jadi dengan cara tu kita akan dapat berkenalan dengan ramai guru-guru, insya-Allah daripada seluruh Malaysia. Yang mana kita kenal, kita akan jemput. Yang mana sudi untuk sukarela untuk bersama kita akan jemput, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan terus mengikuti program ni, tuan-tuan akan kenal dekat 300 orang guru nanti kalau berjaya. Jadi itulah yang kita harapkan. Kemudian seterusnya kita akan dapat ilmu daripada penyampaian tazkirah yang ustaz sampaikan, dan seterusnya kita dapat interaksi. Kerana sebelum ni, semasa program ini mula dilaksanakan dulu, kita tak boleh buat program di masjid, di surau, di dewan-dewan, di mana-mana, tak boleh. Habis semayang terus balik. Jadi melalui perjumpaan online ni, kita dapat berinteraksi, bersembang, melanjutkan silaturahim dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah boleh buka. Kebetulan kita set program ni selepas Isya, selepas solat Isya sejam. Maksudnya ada tempoh. Kalau ustaz-ustaz kita, jemputan kita ada pergi kuliah maghrib, kalau dekat rumah, boleh balik ke rumah dan boleh menyertai program ni sejam selepas tu. Sebab itulah kita rasa apa salahnya kita teruskan, sebab benda ni tak bertindih dengan waktu kuliah maghrib. Jadi sebab tu kami teruskan, ustaz, untuk pengetahuan sikit, ustaz. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita, di mana pada malam ni bacaan Al-Quran kita dah masuk kepada hari yang kedua untuk surah Al-A'raf. Dan pada malam ni kita akan baca 2 muka surat, pada muka surat 153 dan 154. Tuan-tuan yang ada mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 153 dan 154. Dan ayat yang kita akan baca adalah ayat ke-23 sampai 37 bersama dengan ustaz. Jadi saya rasa saya tak kalau tuan-tuan yang nak gunakan skrin, tuan-tuan nak tengok presentasi Al-Quran pun boleh baca daripada sini. Kalau tuan-tuan nak pakai Al-Quran pun insya-Allah boleh gunakan masyarakat masing-masing. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Azli bin Haji Saleh untuk meneruskan program. Dengan segala hormatnya dipersilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Syekh Guru Abdul Rahim, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu dan juga hadirin di alamnya sekalian. Mudah-mudahan pada malam ini kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi insyaAllah seperti mana yang telah pun dijelaskan sebentar tadi, kita akan membaca ayat Al-Quran daripada suratul A'raf bermula ayat 23 sehinggalah ayat 37. Jadi insyaAllah kita akan baca ayat Al-Quran ini bersama-sama. Okey, kita akan mula membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala habitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan baca surah Al-A'raf ayat yang ke-23 sehinggalah ayat yang ke-37. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan kita ini sebagai amalan saleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tazkirah saya pada malam ini biasa saja. Yang pertama sekali, dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita selaku yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-insan ataupun disebut sebagai manusia. Disebut manusia ini, kita tak dapat lari dalam dunia ini, kita akan bekerja. Manusia akan bekerja. Kemudian timbul satu soalan, kenapa manusia kerja? Kenapa kita kena kerja? Jadi pelbagai jawapan mungkin kita akan dapatlah daripada soalan itu.
kenapa kita bekerja. Kemungkinan jawapannya, salah satu daripada jawapan yang banyak-banyak ialah kerana kita perlukan duit. Kita perlukan wang. Kita bekerja ini sebab kita perlukan duit. Kenapa persoalannya, kenapa kita perlukan duit? Dalam kehidupan ini, kalau orang sebut tak ada duit, tak boleh nak berjalan. Kalau tak ada duit, tak boleh nak bercakap. Tak ada duit, tak boleh nak bergerak. Jadi apabila dalam dunia ini kita bekerja, di antara jawapan kenapa kita bekerja sebab kita perlukan duit. Kemudian datang pula soalan yang ketiga, kenapa kita perlukan duit? Sebab apa kita perlukan duit di atas muka bumi ini? Kerana mungkin ada banyak jawapan yang boleh diberikan pada persoalan ini. Kemungkinan di antara jawapan yang banyak-banyak itu kerana kita mempunyai kuasa membeli. Kuasa untuk mendapat perkhidmatan. Jadi kalau kita ada duit, kita boleh beli nasi lemak, kita boleh beli beras, kita boleh beli air, kita boleh mendapatkan apa-apa perkhidmatan dan sebagainya. Sebab itu kita perlukan duit. Sebab dunia ini untuk kita nak menukar barang ataupun nak membeli barang ataupun nak mendapat apa-apa perkhidmatan, kita perlukan duit. Untuk nak dapat duit, perlukan bekerja. Itulah kehidupan kita seharian. Daripada kita buka mata sampailah kita nak tutup mata, maka kita akan berada dalam situasi kadang-kadang bekerja. Ada yang bekerja 6 jam, 7 jam, 8 jam, 10 jam. Ikut kepada situasi masing-masing. Jadi apabila kita dapat duit, kita ada wang. Wang ni disebut currency dunia. Malaysia ini currency-nya adalah ringgit. Jadi kita ini kalau duit kita banyak, maknanya kita mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Kalau dia gaji 10,000, maka kuasa membeli dia setakat 10,000. Dia tak boleh beli sampai 20,000, setakat 10,000. Kalau orang yang gaji 2,000 sebulan, maknanya kuasa membelinya setakat 2,000 lah berbanding dengan orang yang 10,000. Kalau orang yang gaji RM600, kuasa membeli dia RM600. Ini duit ini berbeza di antara satu dengan yang lain. Itu adalah corak kehidupan di atas muka bumi. Sebab itu dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala menyebut salah satu ayat yang ke berapa tadi kita baca? Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, Allah Ta'ala menyebut qala. Qala tu makna berfirman Allah. Berfirman ia Allah. Qala, Allah Ta'ala berfirman, fiha. Fiha maknanya di dalamnya. Di dalam dunia lah. Di dalamnya maksudnya di dalam dunia. Tahyauna, kamu hidup. Dalam dunia kamu hidup. Wa fiha tamutuna, dan dalam dunia juga kamu mati. Dalam dunia kamu hidup, di dunia kamu mati. Maknanya Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita hidup dan kita mati. Maksudnya dalam dunia ni dia ada kematian. Wa minha tukhrajun, dan daripadanya juga kita akan dikeluarkan pada suatu hari nanti. Daripada dunia kita akan dikeluarkan. Jadi Allah Ta'ala merancang di dunia ini, yang pertamanya tempat kita hidup, yang kedua tempat kita mati. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa kuntum, dulu kamu. Wa kuntum maknanya dulu kamu.
dulu kamu mati. Dulu kamu mati. Maknanya sebelum kita hidup atas muka bumi, Allah Ta'ala kata, dulu kamu mati. Sebelum kita dilahirkan atas muka bumi, kita sudah dianggap mati. Wa kuntum amwata. Fa'ahyakum. Kemudian ia Allah menghidupkan kamu. Allah Ta'ala hidupkan kita atas muka bumi. Summa yumitukum. Kemudian Allah Ta'ala mematikan kamu. Summa yuhyikum. Kemudian kamu akan dihidupkan kembali untuk dibawa balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita sebagai al-insan, sebagai manusia, kamu 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita proses kita sebagai manusia ini, proses hidup dan mati akan berlaku 2 kali mati, 2 kali hidup. Tetapi bermula dengan mati. Kamu mati, kemudian kamu hidup. Kamu mati, kemudian kamu hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita sudah mengalami mati yang pertama, iaitu sebelum dilahirkan. Itu adalah mati kita yang pertama dan kita sudah hidup kali yang pertama, iaitu sekarang, atas muka bumi. Kematian yang kedua mungkin ada orang dah mula mati dah kedua. Kita tak sampai lagi ajal kita. Ada sebahagian rakan-rakan kita, mungkin adik-beradik kita sudah mati kali yang kedua. Kemudian kita akan dihidup untuk kali yang kedua. Hidup kali yang kedua ni siapa tak ada lagi? Iaitu di akhirat. Jadi selepas kehidupan yang kedua, kita tak ada mati dah. Tak ada mati yang ketiga. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam ayat ini, apabila tiba hari akhirat, tak ada dah sistem mati. Sistem mati 2 kali sebelum kamu hidup atas muka bumi, kamu mati atas muka bumi, itu sistem mati. Sistem hidup pun 2 kali atas muka bumi dan juga di akhirat. Jadi sistem mati sudah tidak ada lagi di akhirat. Sebab itu persoalan yang ditanya pada awal tadi, kita manusia ini hidup akan bekerja. Kenapa bekerja? Sebab nak cari wang, nak cari duit. Kenapa nak cari duit? Sebab kita nak mempunyai kuasa membeli atas muka bumi. Jadi banyak mana dia ada duit, banyak itulah kuasa membelinya. Saya tak fokus kepada jalan cari duit. Jalan cari duit mestilah halal. Mestilah halal itu. Tapi saya nak bagi tahu kenapa kita mencari duit, sebab kerana nak mempunyai kuasa membeli yang lebih. Orang yang ada 1 juta, gaji dia 1 juta sebulan, besarlah kuasa membelinya. Kalau orang yang ada bilion duit, lagi banyak kuasa membelinya. Kenapa? Sebab ukuran kita di atas muka bumi ini, sebab kita nak beli kena bayar dengan duit. Kena bayar dengan duit. Sebab tu kita membeli, sebab tu kita bekerja. Itu kehidupan kita di atas muka bumi. Kita alih semula ke akhirat pula. Kita alih kehidupan ke akhirat. Jadi akhirat ini benda yang akhir. Akhirat ni benda yang last. Lepas akhirat tidak ada lagi alam lain. Itulah penghidupan kita yang kedua. Penghidupan kita yang kedua yang tidak ada sistem mati. Tidak ada sistem mati. Walaupun di akhirat besok dia tak makan 1 juta tahun pun dia tak mati. Sebab sistem mati tak ada. Sistem kenyang pun tak ada. Sistem mati tak ada. Sistem kenyang tak ada. Kalau kita kata orang yang masuk syurga contohnya, dia makan 1 trilion pinggan. Dia boleh makan. 1 trilion pinggan dia nak makan. Sehari 1 trilion pinggan pun dia boleh makan. Sebab tidak ada sistem kenyang di akhirat. Sistem tu semua ada di dunia sahaja. Sistem kenyang ni ada di dunia. Sebab tu Allah Ta'ala menjawab, Innal abrara lafi na'im. Innal abrar. Sesungguhnya orang yang suka buat kebaikan di dalam
kenikmatan. Sebab dalam syurga ni, dia nikmat saja. Kalau kita makan 1 juta trilion pinggan, kita tak kenyang. Tapi kita rasa nikmat. Kita rasa nikmat. Di dalam syurga ini, kita merasakan nikmat. Kita kalau makan sedap di dunia ni, kenyang, sedap tu mana pun dia akan stop. Dia tak boleh makan lebih lah sebab dia ada sistem kenyang. Jadi dia akan stop. Kita tak boleh makan dah. Tapi di akhirat ni, dia ada sistem nikmat. Jadi Allah Ta'ala akan bagi nikmat yang banyak kepada al-abrar, orang yang buat baik. Jadi bila tadi kita melihat sistem di dunia, kemudian ini sistem akhirat. Sistem akhirat ni apa currency-nya? Apa mata wangnya? Pasal di dunia tu kita berlumbung untuk currency akhirat. Currency dunia. Sebab ada kuasa membeli begitu dan sebagainya. Tapi kalau kita berpindah ke sistem akhirat, dia ada mata wang akhirat. Apa dia mata wang akhirat? Mata wang akhirat ni ialah amal soleh. Ini mata wang akhirat. Jadi mata wang akhirat ini, bila kita nak membina mata wang akhirat ini, di dunia juga, bukan di akhirat. Bagaimana kita membina mata wang ringgit dan bagaimana kita nak juga membina mata wang akhirat yang disebut sebagai amalan solehan. Amalan soleh ini adalah currency akhirat. Jadi sebanyak mana kita bawa mata wang akhirat ini untuk pergi ke akhirat. Sebab tu syurga dia ada 7 bertingkat-tingkat yang berbeza-beza. Sudah amalan. Ada orang untuk syurga Jannatul Firdaus. Paling tinggi sekali bersama dengan Nabi SAW. Ya orang yang kuat ikut sunnah Rasulullah SAW, berpegang kuat pada ajaran-ajaran Nabi SAW. Ini currency amal soleh ini dibina di dunia. Dan ini kalau seseorang itu mempunyai pemikiran, dia memperbanyakkan currency dunia untuk keperluan kehidupan, kenapa tidak pemikiran itu juga dijana supaya dia memperbanyakkan currency akhirat untuk hidup di akhirat. Dua-dua kehidupan ini pasti akan datang. Sebab ayat tadi dah sebut, di dunia tempat kamu hidup dan tempat kamu mati, kemudian akan kamu dibawa balik ke negeri akhirat. Jadi dua-dua alam ini, sama ada seseorang itu dia suka ataupun dia tak suka, sama ada berminat, dia tak berminat, sama ada dia fikir, tak fikir, dia tetap kena pergi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa ilaihi turja'un. Kepadanya kamu akan dibawa balik. Kepada Allah kamu akan dibawa balik. Suka pun dibawa balik, tak suka pun dibawa balik. Fikir pun dibawa balik, tak fikir pun dibawa balik. Tetap dibawa balik. Bila dibawa balik, maka Allah Ta'ala akan menggunakan sistem akhirat. Kita hidup di dunia ni, dia ada matahari, dia ada bulan, sistem dunia. Dia ada jam dan sebagainya. Sistem akhirat, kita pun tak tahu macam mana sistem yang Allah Ta'ala guna pakai di akhirat. Perkiraan hari. Sebab kalau kita baca ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala memberitahu 1000 tahun di dunia, sehari di akhirat. Bagaimana sistem itu diguna, wallahu ta'ala a'lam. Di akhirat bagaimana sistem dia diguna. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita, kehidupan di dunia ada sistem kematian. Bila mati, tamat. Sistem akhirat ni tak ada kematian. Sampai bila? Sampai bila-bila. Jadi macam mana kamu berfikir, kamu nak hidup atas muka bumi, kamu cari kerja, kamu cari duit untuk membeli ikan, membeli beras, memberi itu, ini dan sebagainya. Begitu juga kamu kena berfikir bagaimana nak hidup di akhirat. Sebab alam ini akan kita tempuhi bersama-sama. Semua yang dinamakan manusia ini, dia akan pergi ke dua-dua alam ini. Bagaimana cara pemikirannya di dunia, dia kena juga berfikir ke akhirat. Sebab itu amalan salihan. Kalau dalam surah Sajdah,
Satu ayat Allah Ta'ala menyebut, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah pagi-pagi Jumaat kalau imam baca, kita akan mendengar salah satu ayat dia itu adalah Rabbana. Rabbana maknanya wahai Tuhan kami. Absarna, kami telah lihat. Telah lihat tempat yang kami akan duduk. Maksud kami lihat ini ialah ahli-ahli maksiat. Ahli-ahli yang tidak berfikir tentang kehidupan di akhirat. Absarna adalah ucapan ahli yang buat maksiat yang tak ada amal soleh. Absarna, kami lihat. Wasami'na, kami dengar. Sami'na, kami dengar. Allah Ta'ala buat keputusan dah. Kamu dalam neraka. Dia dengar keputusan Tuhan. Amalan yang dibuat di atas muka bumi. Dan dibuat rayuan pada Allah. Farji'na. Ya Allah, tolong kembalikan semula kami ke dunia. Tolong kembalikan kami semula. Farji'na. Kenapa? Kenapa nak kembali ke dunia? Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Kenapa kamu nak beramal soleh? Inna muqinun. Kami baru jadi, maksudnya baru jadi orang yakin. Maknanya dah tengok Allah Ta'ala buat keputusan, baru nak yakin. Inna muqinun, kami baru jadi orang yakin. Masa hidup atas bumi dia tak yakin. Alam akhirat itu. Di atas muka bumi dia betul ke, sama betul ke, ataupun dia buat tak hirau. Dia buat tak hirau dengan alam akhirat. Tiba-tiba berlaku kiamat, maka jadi dengan alam akhirat, merayu kat Tuhan bila dah dengar, bila dah lihat keputusan Tuhan dan tengok tempat yang bakal diduduk, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rayuan itu memang dunia pun tak ada dah. Bumi tak ada, hancur tak nak balik dunia. Bumi pun tak ada dah. Allah Ta'ala tak buat bumi barulah selepas berlaku akhirat. Jadi maknanya macam mana kehidupan kita di dunia, keyakinan untuk hidup di akhirat, itulah juga kehidupan kita di akhirat. Kita manusia ini sangat bertungkus lumus untuk kehidupan sementara. Dia kena lebih bertungkus lumus untuk kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kerana manusia boleh bertungkus lumus siang, malam, pagi, petang untuk kehidupan sementara saja di dunia. Yang akhirat, dia kena lebih daripada itu lagi. Sebab yang itu adalah kekal abadi. Tetapi Allah Ta'ala mencipta sistem di dunia ini sangat baik. Sebab itu Allah Ta'ala nisbahkan perbuatan baik 10, perbuatan jahat 1. Nisbah 10-1. Bila ada tiba masa tertentu ataupun tempat tertentu, Allah Ta'ala ganda lebih daripada nisbah itu. Mungkin 1000 nisbah 1, 700 nisbah 1. Bila tiba masa seperti Ramadan, Lailatul Qadar dan sebagainya. Ada nisbah tempat macam Mekah, Madinah. Semayang di sana nisbah dia lebih besar daripada semayang di tempat kita. Ini ada nisbah-nisbah yang besar, sama ada pada tempat ataupun pada masa yang ada dalam hadis dan Al-Quran yang menyatakan begitu. Jadi nisbah besar ini Allah Ta'ala nak bagi kita lebih tinggi amal soleh kita. Sebab tu surah A'raf ni yang kita baca ni, Al-A'raf, mungkin ada guru-guru telah membicarakan tentang A'raf. A'raf ini dia ada banyak tafsirannya. Tapi di kalangan ulama tafsir yang menyatakan A'raf ni adalah satu tempat yang agak tinggi sikit. Ada A'raf yang tinggi, tempat yang tinggi sikit. Dalam surah A'raf, mungkin Ustaz yang membaca ayat muka surat pertama dan kedua, dia ada sedikit menceritakan tentang definisi A'raf ini, iaitu apabila mungkin selepas daripada ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala menceritakan tentang ahli syurga. Tentang ahli syurga. Bila Allah Ta'ala buat keputusan, kamu masuk syurga. Keputusan, kamu masuk syurga. Maka malaikat bawa masuk syurga.
Kemudian bila ditimbang amalan ahli syurga ni, maknanya amal soleh dia tinggi lah, berat lah. Amal soleh dia berat. Kemudian timbang pula, ini amal soleh dia ringan. Beratnya amal yang maksiat dan sebagainya. Kemudian malaikat bawa masuk ke dalam neraka. Kelompok yang ketiga ni, timbang ni, amal soleh kita andaikanlah, kita andai sistem dunia. Akhirat wallahualam kita andai sini 50 amal soleh, 50 maksiat. Sama banyak. 50. Bila 50 ni, Allah Ta'ala akan letak di A'raf. Tempat tu nama A'raf surah ni. Jadi orang yang duduk di A'raf ni, dia akan tunggu sehingga keputusan Allah Ta'ala selesai semua makhluk atas muka bumi. Yang ke syurga, insyaAllah kita bersama mereka. Kemudian yang ke neraka, kita minta berlindung. Bila dah habis semua makhluk Tuhan, barulah hak tengah ni dia panggil balik. Untuk disemak semula. Untuk disemak semula. Maka Allah Ta'ala akan bagikan mereka masuk ke dalam syurga akhirnya. Dalam ayat surah Araf ni diceritakan kisah itu. Mungkin selepas daripada ayat ni. Jadi itu Araf. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala buat nisbah 10, 1, 700, 1, 1000, 1, nisbah 1000, kita buat satu kebaikan, ganda dia 1000. Buat jahat, satu saja. Jadi nisbah itu, bila sampai ke akhirat, kalau sekiranya maksiat lagi banyak daripada amal soleh dia, maksudnya orang ni teruk sangat-sangat. Tak tahulah bagaimana, kita pakat-pakat berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semasa ditimbang amalan itu. Dan nisbah yang Allah Ta'ala letakkan di dunia memang cukup banyak. Dan cukup banyak waktu-waktu yang tertentu, contohnya Lailatul Qadar. Kalau kita buat ibadat pada malam itu, maka amalan kita digandakan sehingga 83 tahun 4 bulan. Itu baru setahun. Kalau kita duduk bersama Ramadan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, gandaan amalan. Kalau buat jahat, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yang kebaikan ni diganda begitu banyak. Jadi sistem ini Allah Ta'ala buat di atas muka bumi. Kemudian kalau kita bekerja, pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang mengikut hukum syarak, pekerjaan yang halal, 8 jam dia boleh pahala. 10 jam boleh pahala. Bawa balik beras beli bagi anak bini makan, anak ramai makan beras. Kita beli 10 kilo beras, kita tak pernah kira berapa butir beras ada dalam 10 kilo. Jadi setiap sebutir beras itu pahala. Setiap butir beras. Setiap anak makan beras itu, mak ayah boleh pahala. Jadi sistem itu banyak dengan syarat mengikuti hukum syarak. Pekerjaan yang halal, rezeki yang halal. Dan kita bekerja sampai pencin dan semua. Sama ada kita sedekah, kita punya tenaga pemikiran, semua adalah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Masuk tidur pun pahala, semua pahala kalau dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini dua kehidupan ini pasti akan berlaku, sama ada kita setuju tak setuju, sama ada kita berminat tak berminat untuk fikir, dia tetap akan berlaku. Dan kehidupan dunia ni Allah Ta'ala sebut hidup dan mati sahaja. Akhirat ini dia akan hidup selama-lamanya, dia tak akan mati-mati dah. Sehingga itu sahaja tazkirah saya pada malam ini, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya sendiri dan memberi peringatan kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga dan dijauhi daripada penghuni neraka, dan kita mohon pada Allah memberi keberkatan hidup kita dunia dan juga akhirat. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Azli yang pada malam ni sudah pun berkongsi dengan kita ilmu yang kita
boleh manfaatkan insya-Allah daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang telah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita tadi, dan kita dapat ikut bersama dengan bacaan Ustaz. Alhamdulillah hari ini tertunai ajak kita untuk baca bersama guru kita 2 muka surat, dan pada malam ini kita baca surah Al-A'raf. Alhamdulillah tuan-tuan juga dengar tazkirah yang disampaikan tadi. Saya kira banyak isi dia berkaitan dengan apa sistem di dunia dan sistem di akhirat. Jadi maksud dia kelebihan kita yang Ustaz mulakan dengan currency dunia, kita perlu mencari bekalan untuk kita bawa sampai ke akhirat. Jadi di mana setiap benda kita lakukan, kalau dia sebagai ibadah, dia dikira di akhirat, di sistem akhirat dikira, di mana kalau satu kebaikan kita buat, nisbah dia bergantung pada situasi. Ada satu nisbah 10, ada satu nisbah 1000 dan sebagainya. Dan kehidupan kita ni dalam dunia ni kita ada 2 kematian. Kita mula dengan kematian dan kita akan 2 kehidupan. Jadi semuanya adalah pilihan kita untuk untuk memenuhi fitrah kita, di mana kita dilahirkan. Allah lahirkan kita di muka bumi ini, memang kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, Islam. Kita akan fitrah kita suci. Jadi petunjuk yang Allah berikan, seperti mana malam ni kita dengar tazkirah, ni adalah jadi bekalan kita untuk kita, panduan kita untuk berada pada jalan yang sebenarnya. Semoga bekalan yang kita bawa nanti menyebabkan Allah meredai kita, kerana kita akan dapat masuk ke syurga Allah SWT dengan rahmat Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita semua, jadi sebenarnya untuk sesi yang interaksi kita dengan Ustaz, sebelum kita berinteraksi dengan Ustaz, rasanya eloklah kita perkenalan dengan Ustaz sikit. Kerana untuk mengetahui Ustaz dalam grup ni, merata duduk ni Ustaz, bukan orang surau Taman Jawijaya saja. Sebab program ni kita buka kepada public, jadi ramai, ada daripada Negeri Lain pun ada, daripada Al-Ustaz pun ada, daripada Banting pun ada, daripada Sungai Besar Selangor pun ada, dan bukan daripada taman ni pun ada, insya-Allah. Jadi selain daripada itu, kita juga merakamkan program ni video. Jadi mana yang tak sempat hari ni kerana ada urusan, dia boleh tengok balik dan kita upload ke YouTube. Jadi insya-Allah. Jadi mungkin juga ada di antara yang duduk sini ni satu kampung dengan Ustaz, mana tahu. Jadi sebab tu kita rasa kita perlu sedikit berkenalan dengan Ustaz, supaya memberi motivasi untuk para jemaah untuk bersembang nanti. Jadi kalau kenal, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal tu senang nak sembang-sembang, insya-Allah. Jadi setakat yang saya sedia maklum, Ustaz lama bertugas, sebelum ni memang tugas sebagai guru agama pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Irsyad, dan kemudian dilantik menjadi pengetua di sekolah tu juga. Jadi untung. Macam orang lain kerja mula-mula tugas di sekolah lain, lepas tu dilantik jadi pengetua ke sekolah lain. Ustaz jadi di sekolah, bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Irsyad, kemudian dilantik di Sekolah Menengah Agama Irsyad, jadi tahu semua perkara di dalam sekolah tu, cikgu-cikgu dia, hati budi cikgu-cikgu dia, pelajar-pelajar dia semua, dan dapat insya-Allah melaksanakan tugas. Jadi yang lain ni saya tak banyak kenal. Saya sendiri pun tak kenal. Semua tahu biasalah bersama, sebab sama-sama pengetua. Jadi dalam majlis-majlis program-program yang diadakan oleh majlis pengetua, jadi dalam mesyuarat biasa jumpa, bisa dengar tazkirah Ustaz sampaikan dalam program di persidangan MPSM dan sebagainya. Jadi tambahlah yang lain, orang kawan-kawan kita dalam ni lain tak kenal. Jadi oleh sebab tu, untuk bagikan
sedikit apa motivasi kepada peserta untuk bersembang. Jadi nak minta Ustaz buat taruh sikit. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Azli. Tapi saya anak soleh. Saya ni anak soleh dah. Bin soleh sebab ayah nama soleh. Kemudian saya ni menantu soleh juga. Sebab Pak Menteri pun soleh juga. Jadi saya duk melawak macam lah. Aku ni anak soleh, menantu anak soleh dan menantu soleh. Dua-dua soleh. Jadi ayah saya ni Tok Siap Masjid Bagan Jormai dulu, tapi ada dah meninggal dunia. Bapa mertua saya ni pun Haji Soleh juga di Permata Untuk Gelam. Dulu dia banyaklah duk ajar kuliah-kuliah guru lah juga di masjid-masjid. Kemudian dia bawa orang pergi haji dan sebagainya, tapi dah meninggal dunia. Jadi Haji Soleh Mata Untuk Gelam ni, kalau dulu orang tua dulu banyak kenal lah, Haji Soleh Mata Untuk Gelam. Jadi saya ni mengaji pondok di Pondok Penanti. Pondok Penanti masa almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahab dulu. Kemudian mengaji sekolah Arab di Pemantang Pau tahun 70-an gitu lah. Kemudian berpindah sekolah pondok di Kedah, di Pendang. Kemudian pergi ke Madinah lah, Universiti Madinah Al-Munawwarah. Kemudian balik berkhidmat di sekolah menengah Alma. Kemudian barulah ke Irsyad sampailah ni. Dua sekolah ya lah. Okey, itu sikit lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan Nyak memang orang Penang lah. Maksud dia orang Seberang Perai. Seberang Perai Utara. Saya ayah saya tinggal di Bagan Jormai Batuas. Ustaz ni tinggal di mana? Di kampung Pak Mentua. Matang Tok Gelam. Matang Tok Gelam dekat Pekan Darat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit perkongsian daripada Ustaz mengenai latar belakang dan juga asal Ustaz, pembelajaran ekonomi. Kemudian satu lagi, saya jadi pengetua pertama di sekolah khairiah. Di sekolah khairiah pokok senang. Tapi setahun 3 bulan ni dia tarik balik ke Irsyad. Oh, bukan terus lantik di Irsyad. Dah setahun 3 bulan 11 hari. Alhamdulillah. Kemudian pengarah hantar balik ke Irsyad. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya rasa kita dah kenal sedikit sebanyak. Jadi saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang Ustaz bicarakan tadi, banyak apa falsafah dia, nak kata falsafah dia pun ada daripada situ, currency dan sebagainya. Kalau kita nak faham tu, kalau Ustaz tuan-tuan nak lebih apa lanjut, bolehlah tuan-tuan sembang, insya-Allah. Jadi saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Sistem dunia, sistem akhirat, semua tu benda istilah baru ya. Saya pun tak pernah ustaz setakat disampaikan di masjid, di surau pun tak ada istilah-istilah macam tu. Memang satu istilah yang baru, dan saya rasa memang betul, memang tak sama, sistem yang sangat berbeza. Yang Ustaz sebut tadi, kalau kita makan jutaan triliun makan pun, kita insya-Allah kita tak rasa kenyang, tetapi kita akan rasa dia punya nikmat dia tu, kenikmatan makan tu kita akan rasa, sebab di syurga kita akan rasa nikmat saja. Tapi kalau di akhirat, di dunia kita akan rasa kenyang. Jadi banyak mana sangat kita mampu makan, perut kita pun tak akan dapat tahan dengan makanan, kita akan berhenti. Tetapi di akhirat begitulah dia punya nisbah dia, dengan sistem yang sangat berbeza, yang sangat kita tak dapat gambarkan kenikmatannya, yang sepatutnya kita perlu
untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, insya-Allah, untuk kembali untuk mendapatkannya. Kalau siapa tak cuba untuk tersebut, kita akan menjadi orang yang rugi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Nak jemput siapa dulu yang Ustaz kenal? Hajah Nurlilawati kot. Hajah Nurlilawati Ustaz kenal kot. InsyaAllah. Silakan Hajah Nurlilawati. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang saya tak kenal Ustaz ni, tak dapat bertemu waktu jadi pengetua dulu. Tahniah Ustaz jadi pengetua di Al-Irsyad. Terima kasih. Sebenarnya malam ni keletihan sikit, jadi tak boleh nak fokus sangat. Saya tak dapat nak sediakan soalan. Jadi saya minta maaf. Ya, Saya dengar je. Ya, Tuan Haji Rahim ya, terima kasih. Okey, terima kasih atas interaksi. Haji Buhari. Haji Buhari, silakan. Haji Buhari ni Ustaz adalah pegawai SIC plus SIC di PPD Sepang Selatan. Silakan Haji Buhari. saya kenal. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Tapi masa tu jadi unit counselling di JPN. Kaunseling di JPN. Jadi Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah malam ni cukup terasa sungguh lah Ustaz. Banyak-banyak tazkirah yang ni lah, yang ilmu yang terbaru dapat. Currency tu memang terasa sangat. Jadi cuma kita selalu bincang dengan kawan-kawan, dengan masyarakat. Dia kata kita bila sembahyang jemaah dapat 27, 25 dan sebagainya. Kalau kita sembahyang, dia kata ada kalut 27, 25, kita tak tanggungjawab kat keluarga. Jadi mana nak kita sembahyang jemaah dengan keluarga atau sembahyang jemaah dengan masjid surau ya. Pun ada juga Ustaz. Jadi tu dah kira-kira. Lepas tu, mainlah kita pakai derma wakaf-wakaf ni. Kan Ustaz Fahmi adik ipar ada petik wakaf. Dia kata apa? Kita tunggu bulan Ramadan lah macam Ustaz kata tadi tu. Berlipat kali ganda. Lepas tu tak apa lagi Ustaz. Yang terkini dia kata apa? Ni nak derma tunggu hari Jumaat. Dia kata Jumaat berganda-ganda. Jadi yang ni macam mana pandangan Ustaz lah? Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Bukhari ya. Saya kenal dia masa duduk di JPN kan lah. Masa tu unit counselling pandai dia bercakap. Tak ahli bercakap ni apa nama Cikgu Bukhari lah. Kemudian soalan yang pertama tentang jemaah. Jemaah ni dia ada hadis yang diriwayatkan yang berbeza-beza lah. Ada yang 25, 27 dan juga 29. Hadis solat jemaah bagi lelaki. Lelaki ni dia kena sembahyang di masjid yang paling afdal lah, di masjid. Jadi perbezaan riwayat ini mengikut kupasan ulama-ulama hadis kerana mengikut bagaimana dia melaksanakan solat jemaah tu. Mungkin ada orang yang mungkin perbuatan dia agak sikit kurang, mungkin 25 tapi tahap tinggi 29 darjat. Ke 29 darjat ini satu darjat kita tak tahu apa besar nilai Allah Ta'ala nak sebut di akhirat. 29 darjat. Ada satu kisah tuan guru kepada Imam Bukhari nama Syekh Abdullah Al-Qawariri. Syekh Abdullah Al-Qawariri ini merupakan guru pada Al-Imam Bukhari. Jadi suatu hari, ni kisah ni dalam kitab Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Satu kisah yang berlaku kepada Imam Bukhari ini. Satu hari dia selepas maghrib, orang datang rumah dia, tanya soalan. Bila tanya soalan, sehingga kita katalah, kita andailah pukul 10 habis. Habis. Jadi kita andaikan maknanya masjid-masjid dah tutup masjid dah habis sembahyang Isyak dah. Jadi dia pun berjalan ke kampung. Kemungkinan ada masjid yang belum lagi solat. Mungkin ada kuliah dan sebagainya, rupanya semua dah tutup berak. Jadi dia pun balik rumah, dia sembahyang Isyak 27 kali. Bukan 27 rakaat. 27 kali. Kita pakai tak buat dah. 27 kali ini dia sembahyang
insya 27 kali 4. Sebab dia nak ambil pahala jemaah tu. Kemudian dia lepas dia sembahyang 27 kali itu, kemudian dia tidur, dia ada letih, kemudian dia bermimpi. Dia ni mimpi, dia cuma mimpi saja. Bukan jadi hujah apa pun, mimpi Tuan Guru kepada Imam Bukhari. Jadi bila dia bermimpi, dia bersama dengan kawan-kawan dia naik kuda nak pergi satu tempat. Dia pergilah satu rombongan ke satu tempat. Kemudian dah berjalan begitu lama, kemudian mungkin singgahlah, kita lebih kurang macam R&R lah, nak pergi kuda makan, apa semua dia pun nak makan, kuda nak rehat, dia pun nak rehat. Kemudian nak meneruskan perjalanan. Bila nak meneruskan perjalanan, kuda kepada guru Imam Bukhari ni, dia berjalan, dia tak boleh berjalan dah. Dia berjalan pun tak kuat seperti mana hak yang depan. Jadi dia duduk ada di belakang. Dia seorang ada di belakang. Jadi dia pun kata dalam riwayat tu, dia ada mimpi dan dia kata dia pukul kuda dia tu nak bagi kuat. Kawan dia beralih belakang, kawan dia kata, ya Syekh, la tut'ib farsaka fa innaka lam tulhiqna. Ini ayat dalam mimpi lah, dalam mimpi. Ya tuan, ya Syekh, ya tuan, la tut'ib nafs farsaka, jangan memenatkan kuda kamu. Fa innaka lam tulhiqna, sesungguhnya wahai tuan Syekh, kamu takkan boleh sampai kat kami. Imam Bukhari pun terjaga. Imam Bukhari terjaga daripada mimpi. Kemudian dia sendiri buat rumusan. Ini bukan hadis, dia mimpi dia. Dia buat rumusan bahawa sembahyang jemaah sekali di masjid dengan sembahyang 27 kali seorang-seorang lebih kuat power sembahyang di masjid walaupun sekali. Itu rumusan kepada Imam Bukhari. Dia sembahyang sekali di masjid, kekuatan sembahyang jemaah di masjid sekali itu kuat daripada sembahyang 27 kali seorang-seorang di rumah. Itu 27 bukan sekali, 27 kali. Ini rumusan dia buat begitulah, maksudnya darjat ini, 20 darjat yang disebut solat jemaah ini, hanya Allah sahaja yang mengetahui apa maksud darjat tu. Di akhirat besok baru kita boleh tengok, oh ini darjat, besarnya darjat itu. Dan bagi orang perempuan, orang perempuan ni, dia sembahyang seorang-seorang di rumah pun 27 lah. Orang perempuan ni, dia tak pergi, itu kelebihan perempuan. Dia tak pergi masjid pun, dia sembahyang seorang di rumah, dia 27 lah. Hak lelaki ni terpaksa kena pergi masjid pun dapat 27. Hak perempuan ni kalau dia sembahyang di rumah, dia dah otomatik 27. Ini sebahagian ada kelebihan lelaki pun ada, kelebihan bagi perempuan pun ada di tempat-tempat yang tertentu. Kemudian berkenaan dengan sedekah ini, nak tunggu Ramadan, nak tunggu begini, sebab mati kita tak tahu bila. Kalau kita tahu mati senang. Kita tahu mati, Ramadan tu kita boleh sempat. Dia oleh kerana kita tak tahu bila. Jadi kita panggil apa? Kalau orang yang hidup dia ada sistem tu, dia buat gaji dia, kata dia dapat gaji 2,000, okey, untuk sedekah RM20 contohlah. Setiap bulan RM20. Tapi untuk yang tahunan tu dia ada bajet lain. Tahunan dia ada bajet lain, untuk wakaf dia ada bajet lain. Sebab kita dalam hidup ni mesti ada wakaf. Sebab wakaf ini, bila kita wakaf, kita kerja teruk. Dapat sebulan RM5,000 untuk makan, minum. Macam kita sebut tadi, takkan kita tak nak currency akhirat, ada dana khas RM20. Setengah orang dia potong siap daripada gaji untuk masuk ke surau tertentu, ke tempat tertentu, tempat orang nak buat tahfiz dan sebagainya. Dia potong ataupun dia bagi bulanan kepada orang yang nak buat pusat tahfiz ataupun surau ataupun masjid, RM50, RM100. Jadi kita ada bajet wakaf, ada bajet tahunan Ramadan, dia ada bajet-bajet. Jangan duk himpun 1,000 nak pergi Ramadan, tiba-tiba mati sebelum Ramadan. Tak ada dia nak sedekah. Jadi mesti ada bajet untuk dibuat bajet bulanan, tahunan dan sebagainya. Wallahualam. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah kepada Tuan Haji Bukhari yang bertanya, dan alhamdulillah jawapan yang Ustaz berikan kita dapat dengar dengan pertanyaan yang dicetuskan oleh Tuan Haji Bukhari tadi. Saya rasa jawapan Ustaz tu memberi banyak
kebaikan ataupun ilmu kepada kita yang kita mungkin tak dengar lagi sebelum ni, tapi rasanya malam ni kita dapat pencerahan, insyaAllah. Jadi seterusnya saya nak jemput Tuan Haji Ibrahim ke, Datuk Haji Ibrahim bin Muhammad. Datuk, adakah Datuk boleh bagi interaksi sikit untuk pengetahuan Ustaz? Datuk Ibrahim Muhammad adalah penasihat surau Taman Jayawijaya. Datuk Ibrahim Ustaz kenal kot, bekas pengarah kita JPN Pulau Pinang. Datuk Ibrahim tak ada respon. Datuk Ibrahim ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, Puan Salbiah, adakah Puan Salbiah nak berinteraksi? Silakan. Puan Salbiah Sulaiman. Tak buka mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak ilmu yang dapat Ustaz bagi malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Yang cuma saya nak tanya, macam Ustaz pergi melanjutkan pelajaran di Madinah tu, skim pelajaran dia sama ke dengan skim pelajaran kita di sini? Okey, terima kasih pada Puan Salbiah Sulaiman. Okey, di Madinah ini dia sama saja. Cumanya pengajian dia, kalau kat EU kita pun ada 4 mazhab, sana pun 4 mazhab. Di sana pengajian dia macam kita kata ditanggung, kalau di sudut kewangan lah, di sudut kewangan ditanggung oleh kerajaan Saudi sepenuhnya. Jadi di sini tak perlu hantar apa-apa lah. Dia bagi bentuk bulanan. Bulanan lebih kurang 800 lebih lah. Sebulan kepada pelajar itu dari sudut beasiswa yang diberi oleh sana. Dari sudut sukatan, dan dia sama saja sini dengan sana. Tak ada apa-apa perbezaan lah. Cumanya cara pembawaan lah kok mungkin sikit ada berbeza. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, tuan-tuan, sekarang kita pun dah sampai pukul 10.42 dah tuan-tuan. Jadi insyaAllah saya rasa saya nak hentikan interaksi kita dan kita nak tutup majlis kita insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita ataupun guru kita untuk malam besok pula adalah Ustaz Muhammad bin Bakri. Ustaz Muhammad bin Bakri insyaAllah akan bersama kita besok. Jadi sebagai penutup untuk malam ni, saya nak mohon kepada Ustaz untuk baca doa untuk kesejahteraan kita semua, untuk kami aminkan bersama. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya setakat ni saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima Terima kasih kasih. Ustaz Ibrahim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Azli. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenal ke? Kenal ke? Asal tak kenal. Masihlah Ustaz ajak anak dulu ni dekat Oh, Irsyad. dah. Ustaz Aisyah ke? Oh, Ya. saya tu lupa jemput Ustazah Aisyah malam ni. Selalu saya jemput Ustazah Aisyah untuk Ustaz ni. Oh,